Bagaimana pula Dr. Mazhar tentang fungsi pentadbiran kerajaan? Saya ingat bila Malaysia ni sejak bertukar-tukar kerajaan ni, ada banyak kritikan-kritikan. Kalau dulu ada kritikan yang panas bila ada bahasa daripada bahasa Melayu di dalam surat urusan rasmi kerajaan. Sekarang ni pun masih ada lagi. Adakah sudah tiba masanya kita kena tegas dalam urusan pentadbiran agar 100% bahasa Melayu? Terima kasih. Saya rasa kita kena ada kesedaran bahasa. Maksudnya kesedaran bahasa ni, maksud ini peranan Dewan juga, supaya ramai orang merasai apa makna bahasa bagi satu kaum, bagi satu identiti, bagi sebuah negara. Apabila bahasa Melayu telah kita angkat sebagai bahasa kebangsaan, apa makna ini? Kerana bahasa ini dia mempunyai pengaruh setempat. Saya selalu buat contoh dalam kuliah-kuliah lah. Orang Melayu ni dia makan nasi. Jadi bahasa untuk nasi dia banyak. Dia ada nasi, dia ada beras, dia ada padi, dia ada antah. Arab tak ada. Arab kata larus, beras saja. Orang putih pun rice saja. Padi dia ambil daripada kita. Tapi Arab dia ada banyak bahasa untuk kurma. Dia ada balah, dia ada rutab, dia ada tamar. Sebab itu makanan dia. Maka bahasa dengan kehalusannya. Orang Melayu, dia ada sedikit, dia kalau raja, dia kata bertitah. Nabi, dia kata bersabda. Kita berkata-kata. Tuhan berfirman. Bahasa Arab sama qala. Kan? Tapi bukanlah salah kalau kita kata Allah berkata, tapi kehalusan bahasa itu kerana persekitaran orang Melayu yang barangkali dia hidup dalam ada raja, ada apa, dan dia menggunakan bahasa-bahasa itu. Sebab itu agama, Quran menyuruh kita mengenali kaum dengan bahasa dia. Agama datang, dia tidak menghapuskan adat istiadat yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai baik kemanusiaan. Dia tak hapuskan. Tapi dalam kerangka kita nak maju ke hadapan negara ini, seketika kita sentiasa bertanya tentang, kita nak anak-anak kita jadi teknokrat, dalam erti kata, kalau awak belajar ni, apa market pekerjaannya? Lalu kita membangunkan bidang teknologi, yang mana bagus, tapi kita menolak ke tepi pembinaan falsafah dalam kehidupan. Maka sastra tidak mendapat sambutan sangat. Jadi kita ramai orang yang pandai teknologi, tapi tidak bagus bahasanya. Tidak bagus penelitiannya kepada alam sekitarnya. Tidak bagus untuk meneliti, tadi Puan Ainun sebut, gunung ganang kita, lurah dan parit kita, denai kita. Kenapa? Untuk menghayatinya di dalam keindahan bahasa kita. Sebab apa? Kita kalau boleh ahli falsafah untuk apa? Kan, ahli falsafah bukan boleh berniaga. Tadi Puan Ainun kata, bahasa boleh dimarketkan, boleh dipasarkan. Tapi kita seketika ahli politik kita pun mungkin mereka pun latar belakang. Mereka tak ada nilai itu. Sedangkan kita lihat, di negara-negara yang sebahagian kita berkiblat padanya, di negara barat, mereka membangunkan teknologi yang serba canggih, tapi pengajian falsafah kuat. Hatta di Oxford, hatta di Cambridge, pengajian falsafah masih kuat. Tokoh-tokoh falsafah diangkat. Nama-nama mereka disebut. Tapi kita sudah tak ramai lagi kata-kata sastrawan kita yang dipetik. Kerana kita merasai untuk maju ke hadapan itu ialah dengan keupayaan mempamerkan kekayaan. Bukan salah, tapi itu saja. Bukan keupayaan mempamerkan ketinggian nilai budi, kekukuhan identiti. Maka kita, pemimpin kita, kadang-kadang orang pun rakyat membising pasal pesurat macam ni. Dia pun, kita akan buat siasatan. Dia habis. Dia tidak lahir daripada hati nurani orang-orang yang hidup, yang menghayati falsafah negaranya sendiri. Sebab itu kita ada, ini masalah kepada bangsa kita juga, negara kita. Apabila ramai orang yang berduit menjadi ahli politik,
Bukan ramai orang yang pintar dan bijak menjadi pemimpin kita. Jadi kepimpinan dimenangi oleh mereka yang mempunyai kekukuhan keuangan tanpa falsafah hidup, dan kita gagal untuk mewujudkan kepimpinan yang mempunyai nilai yang kritis, memahami falsafah negara, memahami identiti negara, dalam masa yang sama mengetahui jalan untuk meneruskan kehidupan, menguruskan kenegaraan. Itu artinya, mari mana kerajaan pun, kalau itulah kualiti pemimpin yang kita pilih, kita sentiasa akan mengulangi skrip yang sama. Terima kasih.